أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita dan telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Dan perkara yang ingin saya sambung penjelasannya ialah berkait dengan wasiat yang ketiga. Wasiat yang ketiga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu mengenai memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai manusia, sebagai Muslim, tentu ada saja hajat-hajat yang kita perlukan. Nama saja manusia, mesti banyak hajat-hajat yang menjadi keperluan kita. Dan itulah hakikat yang perlu kita sedari, yang setiap orang perlu sedar. Sama ada dia miskin ke, dia kaya ke, dia sihat ke, dia sakit ke, dia senang ke, dia susah ke, hakikat sebenar diri manusia ni berhajat, bergantung, memerlukan. Dan banyaklah keperluan-keperluan yang kita perlukan. Itulah hakikat yang disebut di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu semua sangat berhajat dan bergantung kepada Allah. Itulah hakikat diri setiap makhluknya. Hakikat diri setiap manusia yang merupakan sebahagian dari makhluknya. Berhajat dan bergantung. Ada keperluan, ada hajat.
Tidak ada orang yang tidak ada hajat. Tidak ada orang yang tidak ada keperluan. Semuanya kita memerlukan dan bergantung kepada keperluan itu. Itulah hakikat makhluk. Dan itulah hakikat manusia yang merupakan sebahagian daripada makhluk ini. Jadi tak kira apa jua keadaan manusia ni, tetap dia berhajat. Dan hajat yang diperlukan oleh seseorang tu mungkin tak sama. Orang kaya, dia mungkin kekayaan dia itu menjadikan dia tidak berhajat kepada harta lagi kerana dia kaya. Tapi dia berhajat kepada keselamatan hartanya. Harta mungkin tak banyak, tapi nak jaga harta itu supaya selamat. Mungkin dia tidak perlu kepada harta kerana sudah kaya, tapi dia perlu kepada makanan minum. Dia perlu kepada pengawalan kesihatan, penjagaan kesihatan dia tu. Jadi banyak perkara. Kadang-kadang dia tidak perlu dalam satu perkara. Dari satu sudut, dari satu segi, dia perlu benda-benda lain lagi. Jadi kita ni berbagai-bagai keperluan. Kalau orang miskin sangat memerlukan harta kerana dia tak ada harta. Orang kaya, keperluan dia mungkin benda lain pula, atau dari sudut lain pula. Tapi nak kata manusia tak ada hajat, tak ada keperluan, bukan. Sebab itulah hakikat manusia ni. Cuma kita ni kadang-kadang ia lupa. Disebabkan kerana banyak keperluan kita ni Allah Ta'ala tunaikan, Allah Ta'ala beri, jadi lupa. Pitih banyak, sihat semua, makan cukup, kereta ada, berasa cukup, berasa tak perlu. Ini kita tertipu dengan perasaan kita, terpedaya dengan perasaan kita. Itu dipanggil penyakit ghaflah, lupa. Sebab apa? Kerana keperluan kita tu dipenuhi oleh Allah, sehingga tak berasa. Kita akan sedar bila tak ada lah, baru kita berasa nak. Bila kita nak makan, tak ada makanan, berasalah keperluan kita tu. Tapi time boleh belaka, sehat pun sehat, makan pun cukup, berasa lupa kita kepada hakikat sebenar kita. Itulah hakikat manusia. Antumul fuqara'u ilallah. Jadi kita ni dalam ajaran tasawuf ni, ajaran agama kita ni secara umum dan ajaran tasawuf secara khusus, suruh kita ni supaya beringat semua benda ni, supaya sedar semua. Sama ada kita tengah merasa keperluan, tengah kita rasa kita lapar sungguh, rasa nak makan, berhajat, sedarlah kita. Ataupun kita pada waktu kita keperluan kita tu dipenuhi, tapi kita kena sedar semua. Sedar hakikat ni, bahawa kita ni 100% bergantung, berhajat, perlu. Jadi hajat-hajat kita ni, keperluan-keperluan kita ini kadang-kadang dipenuhi, tertunai, kadang-kadang tidak tertunai. Kita berhajat nak makan, kadang-kadang tertunai. Kita ada duit, ada bekalan makanan, ada kedai buka. Kadang-kadang hajat kita tidak tertunai. Kita berhajat nak lulu perisa, kadang-kadang tak lulu. Kita berhajat supaya berjaya dapat tu dapat ni, dah dapat. Jadi hajat kita ni banyak, satu hal banyak. Kemudian sebahagian hajat kita tu kadang-kadang boleh dicapai dengan mudah, kadang-kadang tercapai dengan payah, kadang-kadang tak boleh nak capai langsung. Maka Syekh Abdul Qadir mengajar kita bagaimana cara kita nak mohon pertolongan Allah dalam memenuhi keperluan kita sebagai manusia yang memang kita perlu. Berarti ini menjadi keperluan semua orang, sebab semua orang berhajat dan perlu kepada banyak perkara. Jadi kalau hajat-hajat yang mudah diperolehi mungkin tak berasa sangat. Lalu bagaimana hajat-hajat yang agak terhalang, payah nak boleh?
Maka Syekh Abdul Qadir ajar langkah-langkah, step-step yang perlu kita lalui, yang diizinkan oleh syarak. Diizinkan oleh syarak supaya tercapai maksud kita tu. Jadi dimulai, sudah kita jelaskan dulu di mukaddimah ni, dalam wasiat yang ketiga ni, langkah pertama kata Syekh Abdul Qadir, kita kena usaha sendiri dulu untuk mendapatkannya. Kalau lapar kena pergi carilah sumber makanan, pergi beli ke apa saja ke, masak ke, kita berusaha sendiri. Itu langkah pertama kita kata Syekh Abdul Qadir. Apa-apa hajat kita, keperluan kita, usahakan dulu supaya dapat. Adabnya macam tu. Dan usaha kita itu tidak berlawan dengan syarak, bahkan disuruh oleh syarak, dibenarkan oleh syarak dan disuruh oleh syarak. Baik, sekiranya kita usaha tak dapat juga, tak dapat memenuhi keperluan kita, tak akan nak cari dah, tak akan nak buat dah, tak boleh juga, tak tercapai hajat kita, keperluan kita tu. Maka langkah kedua macam mana? Minta tolong dengan orang-orang yang dapat menolong. Kena minta tolong dengan orang, atau apa-apa saja yang boleh menolong. Dah macam mana pula kita dengar dalam, kita baca dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau yang kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Dalam ayat itu kita khabar, hanya kepada engkau ya Allah aku beribadah, aku mengabdikan diri, aku menyembah, dan hanya kepada engkau aku minta tolong. Sekarang ni kita minta tolong dengan orang ni macam mana pula ni? Inilah yang perlu kita fahami supaya tak bertembung. Kalau kita teliti, kita nampak tembung kadang. Orang tak mikir, mungkin tak berasa sangat. Tapi kalau dia renung sikit, tadi kita semayang hari-hari, baca semua ayat ni, mengaji tafsir, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Sekarang kita ni diajar, bahkan kita pun memang begitulah keadaan kita, pergi minta tolong dengan orang. Bila hajat kita ni, payah kita nak selesai sendiri, tak boleh nak selesai sendiri, pergi minta tolong dengan orang ni, minta tolong dengan orang ni. Macam mana ni? Maka hendaklah kita fahami bahawa kita minta tolong itu pertama sekali atas keyakinan yang betul. Pastikan itu. Kita buat benda ni atas keyakinan yang betul. Apa keyakinannya? Bahawa semua ini sebab musabab. Sedangkan pertolongan sebenarnya hanya datang daripada Allah. Biar kena faham, ada keyakinan itu. Sebab musabab. Namun tetap kita yakin bahawa pertolongan sebenarnya hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dapat memenuhi keperluan kita, hajat kita, hanya Allah, hanya. Itulah yang dikatakan tauhid. Keyakinan kita letakkan pada hanya Allah yang kita yakini, hanya Allah yang dapat memenuhi keperluannya. Cuma sebab musabab ni, manusia dan sebagainya ni, kita faham kedudukannya sebagai sebab. Kena ada keyakinan tu, satu. Yang kedua, kita tahu bahawa syarak membenarkan kita, mengizinkan kita untuk menggunakan sebab musabab ini. Sebab musabab yang diharuskan. Jadi yang pertama kena ada keyakinan. Yang kedua, kita kena tahu syarak mengizinkan kita untuk mengambil sebab-sebab tertentu yang diharuskan. Sebab-sebab ni pula ada yang dilarang, ada yang diharuskan. Yang dilarang oleh syarak pun ada, yang diharuskan oleh syarak pun ada. Kalau kita kelaparan, maka sebab musabab yang mendatangkan kalau kita cari sendiri tak ada. Cari makanan tak ada, tak dapat, tak jumpa. Kita perlukan kepada makanan kerana lapar, rezeki tak ada, maka kita minta tolong dengan orang. Jadi kalau kita minta tolong dengan orang dengan cara kita pinjam dengan dia dulu, itu diharuskan oleh syarak. Ataupun minta dia tolong kita, sama ada nak beri sedekah ke, nak beri zakat, kita pun harus oleh syarak. Tapi ada juga cara yang dilarang oleh syarak. Kita pergi curi barang dia.
Kita perlukan benda tu, kita ambil, kita pergi curi barang dia, kita pergi rapok barang dia, kita pergi tipu dia. Jadi cari sebab musabab ini, ada yang diharuskan dan ada yang diharam. Jadi hendaklah kita tahu perkara yang kedua ni, kita kaedah kita nak guna sebab musabab ni, selain daripada kita yakin bahawa dia adalah sebab semata-mata, kita kena tahu bahawa sebab yang kita pakai ni, yang kita guna ni, ada keharusan dari segi syaraknya. Boleh mitok boleh, ataupun pinjam boleh, contoh, dan banyak lagi lah. Ataupun kita tengah dahaga, perlukan minum, jadi perlukan wasilah ni, sebab musabab yang mendatangkan, menghilangkan kehausan kita tu. Jadi sebab musabab ni banyak, ada yang diharuskan, ada yang diharamkan. Yang boleh menghilangkan kehausan kita tu macam-macam, air sejuk, air teh, air kopi, air buah, macam-macam. Tapi ada juga yang juga menghilangkan kehausan pada hukum adatnya tu, tapi benda tu dilarang. Air yang memabukkan, arak dan seumpamanya tu. Jadi hendaklah kita dalam menggunakan sebab musabab ni, kita kena ada ilmu dalam bab tu, bahawa wasilah yang kita guna ni hendaklah diharuskan oleh syarak. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, langkah pertama kita kena cari jalan dulu, usaha dulu sedapat mungkin. Bila tak boleh, baru cari minta tolong dengan orang. Itu adab yang baik yang diatur oleh Syekh Abdul Qadir. Dah boleh tak kita nak terbalik, kita ada hajat, tambah usaha, kita minta dengan orang lalu. Dia boleh pergi cari jalan, dia tak ambil, nak pakai orang lalu. Ini dianggap sebagai adab yang kurang comel. Tidak salah dari segi syarak. Kalau contoh kat kita, malah pergi cari, minta dengan orang. Minta kalau hobi tak apa, tapi perbuatan malah dia itulah yang buruknya. Jadi itu adab yang buruk. Sebab tu Syekh Abdul Qadir kata, suruh cari jalan dulu, usaha dulu atas diri sendiri ni. Bila tak boleh, barulah menggunakan orang-orang atau siapa saja yang boleh menolong dan membantu. Itu langkah kedua. Baik, langkah ketiga, orang pun tak boleh nak tolong juga. Ternyata bantuan, pertolongan dia tu tak dapat menyelesaikan masalah, hajat kita tidak tertunai juga. Barulah Syekh Abdul Qadir kata yang ketiga ni, kita banyak menghadap kepada Allah, dengan arti banyak berdoa, banyak bersolat hajat, dan melakukan apa saja yang mendatangkan pertolongan Allah. Berdoa salah satu, solat hajat salah satu. Ada orang kata tak ada sekarang solat hajat ni. Dah nak kata apa? Memang nak cari perkataan salatul hajah dalam sunnah, memang tak ada lah. Tapi ada setengah kelompok tu, dia nafi terus solat hajat atas dasar tak ada jumpa dalam sunnah. Solat yang namanya dinaskan dalam kalam Nabi, salatul hajah, tak ada gitu. Jadi ulama-ulama kita dulu, fuqaha, ahli-ahli hukum dulu, mereka ada cara nak memahami dalil. Jadi tak semestinya tulis tabeng salatul hajah dalam kalam Nabi baru nak kata ada, tak semestinya. Kadang-kadang perkataan dia tu lain tapi membawa makna, dan itu pun boleh pakai. Jadi dalam solat hajat ni ada ayat Al-Quran yang menunjuk ke situ, dan ada hadis Nabi pun yang digunakan oleh para ulama-ulama untuk mengisbatkan adanya solat hajat ni. Kita dengar ada orang kata tak ada, pada dia lah. Bagi orang yang nak kata tak ada solat hajat, pada dia lah. Tapi janganlah dia menyalahkan petua ulama-ulama mujtahid. Disebut dalam kitab-kitab mereka ni, sudah suhu dah solat hajat ni. Ulama-ulama fuqaha ni, ahli fiqh ni, sebut banyak ada dah, bukan seorang. Jadi kalau kita nak pegang pendapat tak ada solat hajat, jangan buat seorang sudahlah. Tapi jangan ada aru orang lain. Sebab orang yang buat tu ada dalil dia, ada sandaran dia, ada ulama. Dalam Al-Quran disebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi ulama merujuk kepada ayat ni, mintalah pertolongan dengan bersabar. Ditafsirkan sabar itu salah satunya dengan mana berpuasa, salah satu. Dan solat
dengan bersemayang. Semayang minta tolong dengan cara semayang tu, semayang tu lah orang panggil semayang hajat. Semayang yang tujuannya nak minta pertolongan. Itu ulama-ulama kita, dan hadis-hadis Nabi pun adalah yang dijadikan dalil. Tapi nak kabarnya, hak ketiga ni, Syekh Abdul Qadir kata hak pertama mungkin tak nampak jalan, tak dapat selesai, minta tolong orang pun tak selesai juga. Syekh Abdul Qadir suruh pilih hak ketiga pula, iaitu banyak minta dengan Allah Ta'ala, banyak berdoa, banyak bersolat hajat, dan berdoa pada waktu-waktu yang mustajab. Waktu mustajab waktu mana? Awal pagi sebelum subuh, antara waktu yang mustajab. Dan banyak lagi lah waktu-waktu lain, antara azan dan iqamah. Dan melakukan amalan-amalan lain yang menjadi sebab kepada hajat kita ditunaikan. Amalan apa yang mustajab, yang dengannya hajat kita akan ditunaikan Allah? Antara banyak bersedekah. Sebab itu menjadi amalan orang saleh dulu kali, kalau mereka ada hajat, mereka bersedekah. Dan mereka tahu amalan yang mereka buat ni ada sandaran dia. Jadi kita mungkin tak nampak apa kaitan antara sedekah dengan minta pertolongan. Kita tak nampak hubungan. Kerana adalah huraian penjelasan dan dalil yang dipakai itu, bahawa perbuatan tu mengundang kepada anugerah pemberian, pertolongan, datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang dulu kita tengok, kalau dia ada hajat, dia akan pergi sedekah, cari pergi sedekah ke, tak kira lah siapa-siapa dia. Itu salah satu cara. Salah satu cara nak menunaikan hajat kita ni, salah satu bersedekah. Dan banyak lagi lah. Tapi Syekh Abdul Qadir kata itulah caranya, tumpukan ke situ. Sekiranya tidak kesampaian juga orang ketiga ni pun, kita berdoa tapi tak nampak hajat kita tertunai lagi, ada pilihan keempat. Keempat ni mungkin romek sikit, kecuali orang yang ada kemahuan yang tinggi dan ada bimbingan yang baik, iaitu orang yang membuat pilihan, dia menumpukan sepenuh perhatian kepada Allah Ta'ala. Kalau dalam istilah kita hari ni, dia menumpukan sepenuh masa dia tu dengan beribadah. Beribadah dengan erti menyendiri. Kalau dalam istilah ahli tasawuf ini, orang panggil berkhalwat, atau bersuluk, atau beriktikaf, atau macam-macam lagi lah. Maksudnya dia menghabiskan masa dengan melakukan amal-amal ibadah yang mana hatinya tertumpu kepada Allah. Jenis peringkat yang keempat ni, maksudnya hal-hal lain mungkin tidak diberi keutamaan lagi dah. Dia tumpukan perhatian semata-mata untuk ingat kepada Allah, supaya hati ni hanya berpaut kepada Allah. Yang keempat ni juga kata Syekh Abdul Qadir merupakan jalan yang terakhir yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitab ni sebagai usaha untuk memenuhi hajat keperluan kita. Jadi hak pertama tu mudah kita buat, dah biasa orang buat. Yang kedua tu pun begitu juga. Yang ketiga ni ramai orang boleh buat. Ada juga kadang-kadang dia ada hajat, dia usaha sendiri tak dapat, lepas tu dia minta tolong dengan orang, tak berhasil. Lepas tu nak sembahyang hajat, dia malah nak berdoa pun malah, dia suruh orang, tak apa juga. Tak apalah, kita minta orang tolong berdoa kepada kita tu sebenarnya ada sandaran syaraknya. Ada sandaran syarak. Kita minta tolong orang, tolonglah doakan aku, tolonglah sembahyang ajak aku. Kadang-kadang kita tambah lagi dengan sedekah dia sikit, tak kira lah. Kerana benda-benda tadi tu, bersedekah, minta orang tolong berdoa kita, itu ada nas belaka, ada dalil. Sebab apa? Sebab salah satu doa yang mustajab ni bila orang lain tolong doa kita. Salah satu. Jadi orang-orang tua kita dulu yang bila ada hajat panggil orang, ajak sembahyang hajat tu, betul dah cara tu. Betul dah cara tu. Lepas tu ajak makan, itu sedekah. Cuma orang learning, gaya mikir orang learning, dia anggap benda gini bid'ah lah, macam-macam lah, kebik belaka. Tapi hak dia buat tu, orang kita tengok ada sandaran dah. Orang tolong doa kepada kita tu ada dalil bahawa doa termasuk doa yang mustajab. Orang tolong doa, terutamanya dia tolong doa kita dan kadang kita tak dengar, kita tak tahu pun dia doa kita.
Ataupun kita minta tolong, dia tolong doa kita pun, yang kita tahu pun tak apa, tak ada masalah juga. Jadi benda-benda macam ni yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kita tu, kalau kita amati sebahagiannya itu ada sandaran. Adalah sebahagiannya itu tidak ada dalil, ataupun perkara-perkara yang dianggap sebagai khurafat pun ada juga. Tapi hak macam tadi tu, ajak orang sembahyang ajak, bagi makan ke orang itu, ada sandaran dia. Jadi hak tu, yang 3 langkah pertama ni agak biasa orang buat lah. Yang keempat ni mungkin payah sikit. Sebab tu yang keempat ni agak khusus sikit, iaitu orang yang menempuh perjalanan rohani. Orang yang menempuh perjalanan, kalau kita sebut sebagai menempuh perjalanan makrifat lah. Yang keempat ni. Dan ini salah satu cara Allah Ta'ala menunaikan hajat. Yang keempat ni Syekh Abdul Qadir nak jelas detail sikit. Macam mana Allah Ta'ala tunai hajat dia tu. Kalau satu, orang pertama tu jelas lah, dia usaha. Dia berusaha nak dapat hajat dia. Dan kita nampak lah, kalau usaha tu berhasil, berjaya lah. Minta tolong orang pun gitu juga. Minta tolong orang, tolong, tercapai, berjaya lah. Kita nampak macam mana hajat kita dipenuhi dengan cara tu. Berdoa, sembahyang ajak, dia makbul. Nampaklah. Yang keempat ni, cara mana Allah Ta'ala tolong, iaitu orang yang menumpukan sepenuh perhatian untuk ingat kepada dia saja, ingatan hati dia tu. Yang keempat ni bukan agak susah pada kita, untuk orang macam kita, orang awam lah, orang amal. Tapi tak apalah, sekadar untuk makluman, sekadar untuk tahu. Supaya apa? Sekalipun kita mungkin payah nak buat yang keempat ni, paling tidak kalau ada orang buat gini ni, kita tahu apa yang dia buat tu tak salah. Taklah kita kata uduh-uduh ke dia. Kita tengok dia duduk siang malam duduk berzikir, duduk solat, kerja tak mampu, pergi syari tak mampu, kita duk kata ke dia. Padahal dia buat belaka dah, tak selesai dah, akhir kali pilih cara ni. Jadi kita tak tahu latar belakang dia ni. Kau kata hak dia buat ni mari sini dah mengingat tercapai hajat buat gini. Kita tak tahu kali tu. Padahal hak dia buat tu ada panduan dia. Ni kita nak tahu ni panduan dia ni. Salah satu caranya. Jadi Syekh Abdul Qadir beritahu dah step-step dia tu. Hak ni tak berjaya ni yang kedua, tak berjaya yang kedua, yang ketiga. Tak berjaya, kalau nak juga ada lagi usaha ni. Hak keempat ni. Keempat ni kita tengok sikit. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, saya ulang balik sebelum tu lagi sikit. Pada tingkatan ini, hak keempat ni, ia akan merasakan atau melihat dengan mata batinnya atas kehendak Allah. Hak keempat ni, iaitu dia memberikan tumpuan kepada zikir, muraqabah, ibadah, apa panggil riadah, mujahadah. Dia banyak berzikir lah, muraqabah, sampai ke tahap perasaan dia, ingatan dia dan sebagainya hanya tertumpu kepada Allah saja. Asyik, galik ingat kepada Allah. Kita mungkin tak lalu jalan ni, tak nampak lah. Bagi orang yang belajar kaedah ni dan mengamalkannya, pada dia nampak lah. Cuma kita nak khabar je sini, iaitu dia asyik dengan ibadah, asyik dengan zikir, kemudian asyik dengan muraqabah, sehingga hati dia tu terikat dengan Allah Ta'ala, teringat kuat dengan Allah Ta'ala. Ni pattern keempat ni, cara yang keempat ni. Sehingga hatinya tak melihat, yakni pandangan batin dia tu, keyakinan dia tu tidak lagi melihat kejadian ni, kecuali benda ni berlaku dengan kehendak Allah. Sebab musabab pada pandangan hati dia tak tengok lagi dah. Sehingga pada waktu itu, dalam keyakinan dia, dalam ingatan dia dan perasaan dia, berlaku sesuatu semata-mata kehendak Allah. Kekuasaan dengan kudrat dia, dengan iradahnya. Sebab musabab pada dia, orang ni jadi lupa dah, tak teringat dah pada sebab musabab ni. Ni kelah orang yang keempat ni. Tapi bagaimana Allah Ta'ala tolong dia dalam keadaan gitu? Macam mana? Orang yang dapat benda ni tak semestinya minta.
Kadang-kadang ada orang dapat cara tak minta. Baik, dalilnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi ada bersabda, man syaghalahu zikri wa qiraatul qur'ani an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin. Ada riwayat sebut a'taituhu ma la u'tiya sa'ilin. Sesiapa yang asyik dengan zikir, dia ingat kepada Allah, dia ingat kepada Allah tadi, sehingga tidak meminta-minta lagi. Hajat dia tu, yang dia nak hajat, dia nak minta, sekarang ni tak ada dah. Dia sebab tadi ingat kepada Allah. Allah, hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah menentukan segala. Hati dia ingat ke dia. Dia galik dah, asyik dia ingat kepada Allah. Sehingga hajat-hajat dia, asal dia minta sebelum ni, jadi tak terminta dah sekarang. Kerana asyik dengan ingat je. Ada riwayat sebut, orang yang asyik dengan ingat kepada Allah. Ada riwayat lain menyebut, ditambah selagi asyik dengan baca Quran. Itu pun sejenis zikir juga. Sama ada dia asyik dengan ingat, asyik dengan baca Quran, asyik kali. Menyambung dia baca Quran, dia kali. Jadi disedak dah kali. Sehingga hajat-hajat sebelum ni dia minta tu, dia doa tu, tak ada dah, dia tak buat dah. Seolah macam dia habis masa dengan benda ni je, dengan zikir, dengan baca Quran. Kalau sebelum ni, sebelum dia ikut cara yang keempat ni, mungkin dia banyak berdoa lah, banyak solat hajat. Sekarang pattern dia dah lain dah. Dia banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah, banyak muraqabah, tilikkan hatinya, ingatan hati kepada Allah, dan terus banyak baca Quran. Dia galik tas itu pula. Apa kata Nabi? Aku beri kepada dia, a'taituhu ma la u'tiya sa'ilin. Aku akan beri kepada dia ni, orang galik ni, apa yang aku tak beri kepada orang yang minta. Maksudnya orang minta pun tak boleh, tapi dia ni aku beri ke dia, boleh ke dia. Dan ada riwayat lain sebut, a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin. Aku beri kepada dia ni perkara yang paling afdal yang aku beri kepada orang minta. Maksudnya orang yang minta ni, hak paling baik sekali hak dia minta tu, hak balik sekali aku beri ke dia. Jadi cara yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ni, iaitu dengan cara mengasyikkan diri dengan zikir, dengan ibadah, dengan muraqabah itu, dalam usaha nak mendapatkan memenuhi hajat tu, rupanya ada sandaran hadis. Bagi yang tak faham, dia tak nampak lah. Usaha tak ada, pergi cari tak, minta tolong orang pun tak ada. Dalam hak yang keempat ni, nak tolong orang pun tak, berdoa pun tak nampak berdoa dah. Kok mana hajat dia ditunaikan? Rupanya hak tak minta pun ada cara. Ada cara hak jenis tak minta ni. Hanya dengan cara banyak berzikir, ingat kepada Allah. Itu salah satu cara doa hajat seseorang itu diperkenankan dan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tahu. Jadi sekiranya kita berjumpa ada orang pattern macam ni, kita nampak ada hajat, tiba-tiba satu ketika kita nampak dia duduk asyik duduk di tempat, di surau ke, dia banyak berzikir, banyak baca Quran. Kita tahu dia ada hajat, tak tunai lagi tu. Sebelum ni kita tengok dia duduk berdoa semua, sembahyang hajat semua, ajak orang sembahyang hajat. Sekarang ni duduk dah. Nampak dia duduk berzikir, kawan berzikir, lepas tu baca Quran, dia tak minta orang macam sebelum ni. Jadi jangan kita salah lah. Ada kemungkinan dia ikut cara yang keempat ni, yang diajar oleh Syekh Abdul Qadir ni. Supaya kita tak tomah uduh-uduh ke dia. Mau ni berdoa pun tak, nak minta tolong orang tak, cari pun tak, duduk main mengatik sini, nak tunai guna hajat amal. Kita akan tomah gitu ke dia, padahal kita tak tahu hak lepas depan tu dia lalu dah, akhir kali tak berhasil juga, dia pilih hak keempat pula dah ni. Itu maksudnya sekiranya berlaku. Dan sampailah ia kepada keesaannya, yakni dia sampai ke suatu tingkatan hakikat, merasai hakikat keesaan Allah. Apa arti keesaan? Yakni dia hanya merasakan hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang berkehendak menentukan segala-galanya, hanya Allah yang mentakdirkan segala-galanya. Hanya, maksudnya hak lain pada dia tak ada dah pandangan hati dia, perasaan dia. Itu orang panggil keesaan. Kita hari ni
Kita yakin hanya Allah yang Maha Kuasa. Hanya Allah yang berkehendak menentukan segala-galanya. Hanya Allah yang mentakdirkan. Ada dalam keyakinan kita tu. Tapi di sebalik keyakinan tu, hati kita masih lagi bergantung kepada sebab tu sebab ni. Dah tidak salah dari segi syarak. Dari segi syarak tidak salah. Jadi keyakinan tu tetap ada. Tapi kedudukan akal, kewarasan kita dalam perasaan kita ni masih lagi berpaut dengan sebab musabab. Yang menyembuhkan penyakit hanya Allah. Keyakinan tu ada dalam hati kita. Tidak ada yang menyembuhkan melainkan Allah. Tapi hati kita ni masih lagi lah bergantung kepada obat, bergantung kepada doktor yang merawat. Kita masih lagi nak benda tu. Dan masih lagi bergantung hati kita. Tak ada obat, mungkin kita susah hati sikit. Kalau klinik ada, klinik tutup, mungkin rasa pening, rasa tertekan sikit. Sebab kita bergantung ke obat. Bergantung dengan makna bergantung kena sebab lah. Tapi keyakinan tetap betul bahawa penyembuh sebenarnya hanyalah Allah. Tapi bagi orang yang sampai ke darjah ni hak bergantung hati dengan sebab tu, dia hilang. Tak ada dalam hati dia. Itu panggil wahdah, keesaan. Dia hanya dalam hati dia timbul hanya Allah semata-mata. Tak lain tak ada. Tak ada. Baik. Kadang-kadang orang keliru. Orang berasa gini ni kadang-kadang bila dia rasa hanya Allah ni, tak ada lain lagi dah ni. Kalau orang usuluddin, ngaji usuluddin semata-mata tak faham molek, dia akan tuduh salah lah ni. Dia kata, ni pattern Jabariyah ni. Dia akan kata pattern Jabariyah. Sebenarnya kat mana beza antara Jabariyah dengan keadaan hak saya kata sekarang ni? Jabariyah ni orang yang pegangan dia tu, kepercayaan dia, yang mereka kata semua perkara baik buruk datang Allah Ta'ala tentu belaka, manusia ni tak ada pilihan langsung. Tu pegangan dia gitu dah. Hak ni pegangan dia bahawa segala-galanya memang datang dari Allah lah, baik buruk pun. Tapi manusia ini ada pilihan, ada ikhtiar dia. Jadi pegangan lain situ. Cuma dalam keadaan gini ni yang lain dari Allah Ta'ala tu jadi terlepas pandang, jadi hilang dari ingatan dia. Dalam pegangan dia ada, dalam kepahaman dia ada, tapi dalam perasaan dia masa tu macam tak ada. Macam kita takut benda tengah takut tang. Pagar-pagar tak ada tu. Mau tak sudah balik rumah tengok darah lah di bahagian di kawat. Tapi tengah tu takut tang ni tak ada dapur pagar. Gitulah bandingannya. Tengah takut tang tu. InsyaAllah. Jadi itulah yang nak diberitahu, bahawa jangan terkeliru. Dan di sinilah orang yang mengaji usuluddin, tak mengaji ilmu tasawuf, dia akan tuduh tasawuf ni sebagai macam Jabariyah. Jadi tasawuf ni zauq, perasaan, bukan keyakinan. Hak yang Jabariyah ni memang pegangan dia gitu. Allah Ta'ala belaka, baik buruk pun manusia tak ada benda. Baik pun Allah, buruk pun Allah. Manusia ni macam bulu udangi. Dia buat uduh pun Allah Ta'ala jugalah. Buat baik Allah lebih-lebih lagi. Jadi pegangan dia gitu. Ni tak. Segala-galanya memang daripada Allah Ta'ala belaka. Macamlah Jabariyah juga. Tapi manusia ni ada pilihan dia. Pilihan, ada ikhtiar dia. Yang mana ikhtiar ni lah yang akan menentukan dosa pahala ni. Kalau dia nak buat baik, berusaha buat baik, jadi dapatlah kebaikan tu. Kalau dia berusaha nak buat jahat, jadi kejahatan, dosa lah. Tapi kejadian tu tetap dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah. Jadi beza antara tasawuf dengan Jabariyah tadi tu. Jabariyah i'tiqad dia dah betul dah. Pegangan, kefahaman dia betul dah. Ni betul i'tiqad. Tapi dalam keadaan tertentu dia lupa kepada sebab ikhtiar tu, sebab musabat tu. Itu beza dia. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak dan kita mu ada SOP ketat masih lagi dalam kawalan ni. Jadi kita berhenti setakat ni dulu dan insya-Allah akan bersambung kuliah pada minggu-minggu yang akan datang lah. Pada kali-kali yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.